غواء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kata 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
Sadaqallahul azim. Okey anak-anak semua. Tadi nampak tak skrin yang Ustazah share tu? Nampak. Okey. Baca tak? Baca. Alhamdulillah. Farah Radiyah yang sampuk. Yang lainnya tak ada sampuk pun. Harap-harap betul-betul lah ada dekat depan Ustazah ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita teruskan dengan kita punya tugasan, iaitu markah pula. Iaitu pembentangan kumpulan yang mana dia akan diambil untuk markah PBD. Sebab itulah Ustazah minta kamu bentuk kumpulan, sebab nanti bulan 4 kita masuk pun kita punya pembelajaran pun ada juga aktiviti yang melibatkan kumpulan. Walau bagaimanapun kita tetap jaga SOP. Walaupun dekat atas maya ni ada juga beberapa tugasan-tugasan yang Ustazah minta kamu buat secara berkumpulan. Ya, secara berkumpulan. InsyaAllah Ustazah plan hari Jumaat ni ada kumpulan yang akan kena buat tugasan. Jadi hari ini kalau boleh kita nak semua kumpulan untuk tiga kelas. Tapi yang Ustazah dapati tak ada pun kelas-kelas yang lain punya tugasan. Ustazah nak tanya ni. Zulhisham. Ustazah tengok kat sini Zulhisham ada. Ada tadi Zulhisham. Ya Ustazah. Okey, Zulhisham, kumpulan kamu mana hasilnya? Ada ke tak ada? Ada. Ada. So hari ni bentang kamu yang share screen Okay. Syawal ya. Oh, kamu kumpulan yang Syawal ya? Okey, Syawal ya. Okay. Baik. Walaupun semalam Ustazah memang bagi tahu ada 3 kumpulan saja sebab diorang tu hantar awal. Jadi diorang hantar awal, diorang bagi tahu dengan Ustazah. Kumpulan diorang dah siap. Kumpulan lain mungkin dah siap tapi diorang senyap. Kamu senyap tak bagi tahu Ustazah. Ada ke? Tak ada ke? Jadi Ustazah pun tak maklum benda tu. Tapi tak apa. Nanti bila kumpulan yang 3 kumpulan yang Ustazah sebutkan tu diorang dah buat pembentangan, kumpulan lain yang dah siap boleh je kita bentangkan hari ini. Kalau boleh sebenarnya Ustazah nak tajuk ini kita habis pada hari ini supaya kita tak bawa lah pada masa akan datang. Okey, jom kita mulakan kita punya pembentangan hari ini dengan dari kelas 5 UKM dan UM, kumpulan keempat. Kumpulan keempat, ketua dia Hamizah. Okey, silakan Hamizah. Okey. Nampak kan Ustazah? Okey, nampak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamizah, wakil daripada kumpulan 4. Ini membentangkan tentang islah diri, memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamizah bin Hakim. Saya Jatuh Iqbal binti Khairi. Saya Saltina binti Amtai. Saya Siti Nurlali Munira binti Muhammad Azlai. Dan kami daripada kumpulan 4. Kami ingin membentangkan tentang islah diri, memperbaiki diri. Cara memperbaiki diri berdasarkan tokoh-tokoh Islam. Islam mempunyai ramai tokoh dan ilmuwan yang boleh dijadikan perubahan mukmin. Mencontohi perbuatan mereka sangat dituntut dan ganjaran meminati dan mengikut kisah mereka turut dijanjikan. Syafi'i Arab menyebut, hendaklah kamu mencontohi orang yang mulia walaupun kamu tidak seperti mereka. Kerana mengikuti orang yang mulia itu adalah satu kejayaan. Terdapat 3 tokoh Islam yang dapat dicontohi untuk memperbaiki diri seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Hasan Al-Banna dan Ahmad bin Ibrahim. Yang pertama, kita hendaklah menerapkan rasa hormat dan suci dalam diri. Contohnya, tokoh Salahuddin Al-Ayyubi yang menghormati para ulama. Yang kedua, kita hendaklah mempunyai sikap prihatin terhadap orang lain. Contoh, tokoh Salahuddin Al-Ayyubi yang prihatin terhadap kebajikan rakyatnya.
Yang ketiga, itu wajarlah menerima pandangan dan pendapat orang lain. Contohnya, tokoh Hasan Al-Banna yang berlapang dada apabila terdapat perbezaan pandangan. Yang keempat, kita mestilah mendahului adab dan etika dalam setiap situasi. Contohnya, tokoh Ahmad bin Ibrahim yang sentiasa menjaga etika keadilan ketika mengendalikan kes perbincangan. Yang kelima, kita wajarlah sentiasa berkongsi ilmu kepada orang lain. Sebagai contoh, tokoh Ahmad bin Ibrahim yang suka menyebarkan ilmu kepada orang. Saya mengakhiri pembentangan ini dengan salah satu daripada 10 wasiat Hasan Al-Banna, iaitu sesungguhnya tanggungjawab terhadap agama lebih banyak daripada masa yang ada. Maka manfaatkanlah waktu tersebut. Apabila kamu mempunyai sesuatu keperluan, sederhanakanlah dan mempercepatkan untuk diselesaikan. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah. Okey, tahniah kepada kumpulan 4. Okey, tahniah, bagus. Okey, itu pembentangan kumpulan yang keempat, iaitu tajuk ataupun tugasan yang diberikan adalah mengislah diri. Okey, Ustazah tak nak komen setiap pembentangan tu, nanti Ustazah buat rumusan di akhir nanti ya. Okey, sekarang Ustazah persilakan. Daripada kelas 5 UKM, kumpulan 1. Silakan kumpulan UKM, kumpulan 1. Ketuanya katanya Bahiyah. Ada Bahiyah kat sini? Assalamualaikum Bahiyah. Ustazah, Bahia tak ada. Bahiyah tak ada. Okey, ketua yang ahli kumpulan yang lain ada ha? Ya, saya. Okey, ada Bahan? Ada, Ustazah. Okey, silakan. Kejap, Ustazah. Okey. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan tu ya. Saya nak tengok. Tak ada pula Bahan. Ustazah, saya share video dari galeri je boleh? Boleh? Kamu lebih pandai. Ustazah ni pun tak, Fairuz tak minta tolong ni, Ustazah cari tak jumpa, tak boleh cara dia. Kalau boleh, okey je, share je. Macam mana cara dia pun. Okey, Ustazah. Pandai pun. Ustazah nampak ke? Nampak? Okey. Okey, sebelum tu, yang lain nampak ke? Ada share Bahan ni? Nampak. Okey. Okey, bagus. Ada silakan. Assalamualaikum Ustazah, kami dari kumpulan 1. Ahli kumpulan kami adalah Nur Bahia, Nur Adaha, Elisa Umaira dan Nur Aisyaitul. Kami akan membentangkan sumbangan dan iktibar tokoh Islam. Tokoh Islam terbagi pada ketiga, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Hasan Al-Banna, Ahmad bin Ibrahim. Sumbangan tokoh dalam tamadun Islam. Sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi, ketenteraan membebaskan kota Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera salib, menyerang Raja Baitul Muqaddis iaitu Guy of Lusignan yang hanya dikawal 150 orang pahlawan, memancung kepala pemerintah Karak iaitu Renat kerana sikap biadabnya menghina Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Keilmuan pula,
Ia mengembalikan semula pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan, memperkenalkan sistem pendidikan prasekolah yang dikenali sebagai Al-Khatib. Sebanyak 32 buah kedai telah diwakafkan untuk dijadikan sekolah dan beliau juga mengutamakan pendidikan berasaskan mazhab Sunni serta menghapuskan kepercayaan karut. Aisali Pentadbiran membina kubu Qal'ah Al-Jabul di atas Bukit Bagi membendung saki-baki musuh yang masih berada di kota Kahirah, mengubah sebuah dewan di istana untuk dijadikan hospital yang dinamakan Bimaristan Al-Atiq. Ia menyediakan gedung ubatan bagi membolehkan ubatan diagihkan mengikut grade kepada pesakit. Ia juga mempunyai ruangan khas untuk pesakit wanita dan jaring besi untuk mengelak pesakit mental mengganggu pesakit lain. Seterusnya dari sumbangan Hasan Al-Banna. Hasil karya beliau telah menghasilkan buku Muzakirat Ad-Da'wah Wadai'ah yang terbagi kepada dua bahagian, iaitu tentang kehidupan peribadinya dan mengenai kegiatan ikhwan muslimin. Selain itu, buku Risalah Ta'lim yang mengandungi arahan-arahan diberinya kepada mereka yang mempercayai dan peraturan-peraturan yang perlu diikuti dan patut ditinggalkan. Selepas itu, buku Al-Mufradat yang merupakan himpunan doa-doa dan zikir yang disusun oleh beliau sendiri untuk dibaca beramai-ramai oleh para anggota ikhwan sebelum solat maghrib. Dari aspek organisasi pula, beliau telah mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin, telah menyebarkan dakwahnya secara luas sehingga membangkitkan kesedaran rakyat yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat di bawah panji Islam serta persaudaraan yang hebat dan kuat. Kemudian murid yang termasyhur. Yang pertama Sayyid Qutubi, kedua Hasan Al-Hudaibi, ketiga Yusuf Al-Qaradawi, yang ketiga Mustafa bin Husni Al-Sabai. Sumbangan Ahmad bin Ibrahim. Hasil karya buku-buku undang keluarga Islam di Malaysia seperti Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia dan Family Law in Malaysia. Pelapor Jurnal Hukum. Menghasilkan buku-buku berkaitan dengan undang-undang di Malaysia, sistem undang-undang Malaysia, Islamic Law in Malaysia. Kehakiman antara hakim mahkamah rayuan dan mahkamah syariah. Perundangan anggota panel pengasas kuliah undang-undang di Universiti Malaysia, Islam Antarabangsa Malaysia, pengasas dan penggubal enactment Undang-Undang Islam, Hudud dan Qisas Kelantan pada tahun 1991. Iktibar daripada permintaan Kerajaan Osmaniyah. Kita hendaklah memilih pemimpin yang beribawa supaya pentadbir berjalan lancar. Seterusnya, kita hendaklah sentiasa menghayati semangat cinta akan negara, rela berkorban mempertahankan daripada serangan musuh. Kemudian, kita hendaklah menolak campur tangan asing untuk menjaga kedaulatan negara. Selain itu, kita sentiasa berpegang pada ajaran Islam supaya hidup diberkati Allah SWT. Akhir sekali, kita hendaklah sentiasa memperbanyakkan permukaan ilmu agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Okey, tahniah juga untuk kumpulan pertama daripada kelas 5 UKM. Okey, kamu boleh stop presenting. Ustazah nak jemput kumpulan lain. Okey, daripada kelas 5 Unibas, Zulhisham, kumpulan kamu. Silakan Syawal. Ustazah, Saya. boleh tak kami tunda sebab kami salah buat? Salah buat kenapa? Kami buat kerajaan Osmaniyah. Kamu buat kerajaan Osmaniyah yang bahagian mana tu? Hisham? Kami buat sumbangan semua tokoh. Tak apa. Tak ada masalah. Apa yang kamu buat tu, kamu presentkan saja. Memanglah Okey. Ustazah bagi tugas Sekejap, nanti saja. Tak apa. Share je apa yang kamu dah buat.
sementara tu Fairuz, sementara kita tunggu Syawal nak share dia punya bahan. Fairuz, Nah, okey, Fairuz ada kan? ada. Fairuz, Ustazah tak boleh nak buka yang kamu punya, tak boleh nak share bahan. Kamu kalau pakai macam yang Adha buat tadi boleh? Guna galeri tu je? Boleh, tapi dia punya sound tu tak keluar. Oh, sound tak ada. Ha. Tapi kamu kata kamu ada, tak apa, kamu intro dulu buat macam Hamizah tadi. Lepas tu kan dah memang record kan? Aha. Tapi tak apa, lepas tu kita minta kawan-kawan tengok yang bahan kamu dah buat tu. Saya tak cakap lah masa video tu berjalan. Tak adalah sebab dia waktu video berjalan tu memang kamu dah memang cakap kan. So kita tonton lah. Awal tu je, intro tu je. Okey? Boleh Fairuz? Okey, lepas ni ke belakang kamu. Okey, Syawal, boleh Syawal? Boleh Syawal? Syawal ni mana? Ada ke tidak ni? Suara dia tak ada. Suara Zulisham je dia. Hisham, boleh Hisham? Tidak on mic ni. Oh, on mic. Okey, silakan Syawal. Dengar tak? Tak dengar Syawal? Syawal tanya, dengar tak? Tak dengar. Oh, Syawal, saya nak bentar juga. Ustazah baru tengok chat dia. Okey, bagus. Silakan. Dia tak buat hal kot. Bukan dia buat hal. Okey, tak apa. Syawal, kamu cari dulu solution dia. Kita bagi kepada kumpulan lain dululah. Okey, kumpulan lain. Fairuz dah bersedia belum? Fairuz, dah bersedia? Jauh Ustazah, ada masalah. Okey, tak apa. Bagi yang lain juga Ustazah. Okey, tak apa, betul. Fairuz dengan Syawal, kamu cari dulu solution. Ustazah nak jemput kumpulan ke-8, 5 UKM dengan UM. Kumpulan ketuanya Mustafid. Dia kumpulan gabungan antara lelaki dengan perempuan. Assalamualaikum Mustafid. Mustafid ada tak dalam ni? Mustafid? Assalamualaikum. Mustafid tak ada. Okey, ahli kumpulan yang lain? Ahli kumpulan yang lain? Ya, Ustazah. Ya, saya. Okey, siapa saya tu? Siti Maisara. Okey, Siti Maisara. Ada bahan? Ada. Okey, silakan. Boleh share? Boleh. Siti Maisara. Okey, Aminah pun kumpulan dia. Humaira. Okey. So, siapa wakil yang nak membentang atau semua nak membentang? Silakan. Ustazah. Saya Maisara. Tadi ke? Ya, saya. Share screen macam ada hal tadi ke? Ya, betul. Semua kumpulan bolehlah share screen. Bagus. Nampak ke Ustazah? Nampak. Ustazah nampak. Kalau Ustazah nampak, insyaAllah yang lain pun boleh nampak kan? Respon sedikit yang lain boleh nampak? Nampak. Okey, Alhamdulillah. Okey, silakan Maisara. Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 8 membentang tentang islah diri. Okey. Kenapa Sarah? Apa? Okey, boleh? Okey. Mina. Okey. Mari kita tanda tangan bersama membacakan doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Amin. Sekejap Zazah, lambat video ni. Tak apa. Tak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa daripada kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah mengubah dengan tangan dia. Jika dia tidak mampu berbuat demikian, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya.
dan sekiranya dia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah. Sorry Zaza. Mana? Islah pula menurut Kamus Dewan bermaksud usaha untuk mengembalikan sesuatu keadaan kepada suatu keadaan yang betul, tepat dan sesuai. Berdasarkan definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahawa perisai menjadi pribadi yang mulia bermula dengan memperbaiki diri sendiri. Diamlah. Sendiri menjadi insan yang taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebarkan kepada masyarakat di sekeliling agar melakukan kebaikan dan ketaatan yang sama kerana Allah Subhanahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam bermula daripada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Meninggalkan Islam dan mengharapkan agar menjadi insan yang soleh sahaja tidaklah mencukupi dalam menjalani kehidupan ini. Malah ekosistem keamanan, keadilan dalam masyarakat tidak akan terjamin sepenuhnya jika peranan seorang hanya untuk menjadi soleh saja. Firman Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran ayat 104. Kesimpulannya ialah setiap manusia dituntut untuk melakukan islah dalam kehidupan mereka, membuat perubahan ke arah yang lebih baik dari keadaan diri yang sedia ada. Sentiasa berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualiti diri ke arah kebaikan semaksimal mungkin. Terima kasih Zaza. Itu je. Itu saja? Okey, tahniah kumpulan yang ke-8 ya. Kumpulan yang ke-8 dari kelas 5 UKM. Okey. Baik, ada kumpulan lain yang nak membentang. Dua sahabat tu dah bersedia? Syawal dah? Syawal dan Fairuz sudah bersedia? Ataupun kumpulan-kumpulan lain yang mana dah ada bahannya, bolehlah kamu uruskan hari ini. Kira settle hari ini dah. Saza, kumpulan saya dah settle. Nak bentang? Siapa kumpulan mana? Kumpulan mana? Kumpulan nombor 7 UKM. Kumpulan U7 yang Farah Radiah kah? Yep. Aku dengar. Okey. Mai Sarah, kenapa nak marah lagi tu? Sudah. Okey, Farah Radiah, bahan dah ada? Ada. Dah bersedia? Boleh present sekarang? Boleh. Okey, silakan. Nampak je kan Saza? Nampak? Okey. Alamak. Assalamualaikum Saza, saya daripada kumpulan 7, wakil daripada kumpulan 7. Ahli kumpulan saya yang lain iaitu Nur Salsabila, Nur Ilhami Huda, Syakila Salsabila dengan Nur Faizah. Sumbangan dan iktibar Salahuddin Al-Ayubi. Pengenalan Salahuddin. Alah, lajunya sabar jap Saza, sabar jap.
Okey Farah, boleh? Sorry Ustazah, internet problem. Oh ya ke? Tengah urus lah tu. Okey, tak ada masalah lah. Kita faham benda-benda macam ni kan? Kalau pembelajaran bersemuka lain cara dia. Pembelajaran online macam ni lah cara dia. Kita faham. Okey. Okey, dua sahabat tadi tu Syawal dengan Fairuz okey, boleh? Respon sikit. Kalau ada respon kita tahulah ada problem ke, tak ada ke. Ustazah, Syawal Syawal, mic phone rosak lah kesiannya Syawal, kesian dia. Maknanya kumpulan Zulisham, kumpulan 3 tu tak boleh nak bentang lah sekarang. saya yang bentang. Oh, kamu bentang? Okey, silakan. Okey, Ustazah nampak? Bahan tu dah ada? Sumbangan daripada kerajaan Uthmaniyah. Zisham? Ya. Zisham? Ya. Masuk 5 orang bagi salam lah dulu, kesian kawan-kawan ni. Raikan diorang yang lain. Okey. Assalamualaikum, nama saya Zisham dari kelas 5 Unimas. Ahli-ahli kumpulan saya adalah Aliza, Syafiqah dan Syawal. Okey, apa yang kami dapat daripada kerajaan Uthmaniyah, sumbangan dia adalah politik, pembentukan empire, pembentukan sebuah empire yang merupakan sebuah kesatuan orang Islam di seluruh dunia. Istanbul dianggap sebagai pusat pentadbiran dunia Islam. Sultan Salim I menguasai Mekah pada tahun 1517. Manakala sosial. Yang pertama, sistem kecemerlangan. Pembahagian masyarakat bergantung kepada hasil usaha individu dalam masyarakat yang menggalakkan mobiliti sosial. Yang kedua, ilmu perubatan, pengetahuan. Pengenalan sistem madrasah, sekolah pengatur akademik, sekolah sastra, maktab tentera dan kolej perubatan. Penuhan perpustakaan, terdapat perpustakaan di masjid juga. Makala seterusnya, dari segi ekonomi, Istanbul terkenal sebagai kota atau pusat pertemuan dalam jalinan dagangan antara timur dan barat dan juga antara dunia Islam dengan dunia bukan Islam. Jalinan perdagangan meliputi pelabuhan di Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hindi dan Laut Mediterania. Akhir sekali, apa yang kami dapat dalam tajuk ini ialah iktibar. Yang pertama, sentiasa menanam semangat jihad dan daya juang yang tinggi untuk memastikan kejayaan berpihak kepada umat Islam. Yang kedua, semua pihak harus menjalankan fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh amanah. Manakala yang terakhir, kita hendaklah sentiasa bersatu padu mewujudkan keamanan negara. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Tania. Kumpulan yang ketiga daripada kelas 5 Unimas, wakilnya adalah Zulisham. Alhamdulillah berjaya juga buat pembentangan. Okey, seterusnya Fairuz ataupun Farah Radiah, boleh? Nak saya dulu ke apa? Okey, silakan. Bagi Fairuz dulu Ustazah. Okey, silakan. Liza standby. Silakan Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 6 iaitu Maaf Family Selamat di Kelas UM selaku ketua, dibantu oleh Nur Ala Syahira, Nur Azia Azwani dan Nur Izzah dan Nabila dari 5 UKM ingin membentangkan tajuk islah diri atau memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membentangkan tajuk berkaitan dengan memperbaiki. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan memperbaiki diri ini?
Okay, memperbaiki diri bermaksud menjadikan diri kita menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya agar mendapat keberkatan dalam diri. Maksudnya kat sini, kita berhijrah. Okay, memperbaiki diri ni boleh dikatakan berhijrah daripada diri kita yang dulu melakukan kemaksiatan kepada Allah, kita melangkah perintah Allah, kita melakukan larangannya, kepada diri kita yang melakukan perintah Allah, kita tinggalkan larangannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh istiqomah. Kita tak buat dosa, kita hanya melakukan pahala. Okay? Dengan penuh istiqomah, dengan penuh keikhlasan, khusyuk dan tawaduk dalam diri, agar kita mendapat keredoannya, kita dapat keberkatan daripadanya. Memperbaiki diri ini sangat dituntut dalam Islam, sangat digalakkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman yang bermaksud Allah tidak akan mengubah seseorang melainkan hamba-Nya sendiri yang mengubah ke arah yang lebih baik. Maksudnya kat sini, kita berdoa kepada Allah. Kita minta dulu, ya Allah, aku nak menjadikan diri aku lebih baik daripada sebelum ini. Kita minta, lepas tu kita berusaha. Kita berusaha untuk menjadikan diri ke arah yang lebih baik. Kita tak buat dosa. Kita tak melakukan larangan Allah. Kita hanya melakukan perintah ini dengan penuh keikhlasan dan istiqomah. Kita nak memperbaiki itu, kita perlulah ada cara-cara yang bertepatan dan sedikit dengan cara Islam. Cara yang pertama, kita hendaklah sentiasa memohon ampunan kepada Allah. Bermaksud kat sini, kita mestilah, kalau boleh kita bertobatlah kepada Allah. Kita tak nak buat dosa itu sekali lagi. Contoh, awak dah bersinar, awak mencuri, awak melakukan sesuatu yang mendapatkan dosa besar, membunuh orang, makan harta tak ganti. Okay. Awak segeralah bertobat kepada Allah supaya Allah boleh ampunkan awak yang sebenarnya. Yang kedua, kita hendaklah memperbaiki diri dengan membersihkan sifat diri yang boleh merosakkan tauhid seseorang. Maksudnya di sini kita menyatukan Allah dengan sesuatu, kita mengaku ada Nabi lain selain Nabi Muhammad SAW, dan kita anggap diri kita ni sebagai Tuhan macam Fir'aun tu, dia menganggap diri sebagai Tuhan. Kita tak boleh, kita tak boleh melakukan syirik ni. Syirik ni adalah satu perbuatan yang tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah. Dan Allah muka orang yang syirik. Dan tempat mereka yang tidak kejahatan. Yang ketiga, kita hendaklah menerima teguran daripada orang lain. Contoh, si pelaku dosa ni melakukan sesuatu kemaksiatan, and then ditegur oleh orang yang lebih daripadanya. Okay, teguran itu, si pelaku ni perlu menjadikan teguran itu sebagai satu asbab untuk dia memperbaiki diri daripada membuat dosa kepada orang yang selalu bertaubat pada Allah, orang yang selalu melakukan ibadat pada Allah, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Okay. Dan orang yang ada rekod melakukan dosa-dosa besar, jangan jadikan teguran yang baik itu sebagai satu sebab untuk kita menjatuhkan diri kita ke lembah dosa. Sebaiknya jadikan teguran yang baik itu untuk menjadikan kita ke arah yang lebih baik. Yang keempat, kita hendaklah menjadikan sesuatu yang baik sebagai contoh dalam hidup. Contoh yang paling kita lihat, Nabi Muhammad SAW sendiri yang merupakan perbuatan hasanah dalam Islam, yang pendekatan terbaik kita. So dengan adanya pendekatan terbaik ini, kita boleh berusaha untuk memperbaiki dengan arah yang lebih baik lah. Contohnya membuku kepada Hikmah, bagi sunnah Jumaat, berselawat, mengaji dan sebagainya yang seumpamanya. Yang terakhir, kita hendaklah bermuhasabah diri dalam melakukan sesuatu perkara. Kita berfikir panjang, kita duduk sebentar, kita nak masuk, kita berhenti. Okay, sesiapa yang nak memperbaiki diri lah, kita berfikir Allah Maha melihat segala perbuatan kita, mana kalau kita ada kita dan awal kita. Sampai satu sisi yang saya ingin sampaikan, kalau kita nak memperbaiki diri ni, kita dalam berdoa kepada Allah. Tak kisahlah doa dalam bahasa Melayu, boleh kita juga. Tapi seafdolnya kita berdoa dalam bahasa Arab kan. Bagi doanya berbunyi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang Maha Bersendiri. Bi rahmatika astaghiitsu, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Aslih sya'ni kullahu. Perbaikilah untukku urusanku semuanya. Wala takilani ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau serahkan aku kepada diri sendiri walau sekelip mata. Saksian pada bulan kami ke-6 di Ketua Komisi sendiri akan selamat dan dan bantu yang telah syakra ada Azwan dan Hidayah dan Hamidah dari kita sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kumpulan yang ke-6. Terima kasih Miza. Okey. Itu kolaborasi bagus. Okey. Baik, Farah Radia dah bersedia? Ada Saza. Okey, silakan. Saya boleh share screen.
Assalamualaikum Ustazah. Nama saya Nur Farah Radia, ketua kumpulan daripada kumpulan 7. Ahli kumpulan saya Nur Salsabila, Kunur Ilhami Huda, Syakila Salsabila dengan Nur Faiza. Sumbangan dan iktibas Salahuddin Al-Ayubi. Sekejap Ustazah. Hasan bin Ahmad bin Abdul kejap Ustazah. Sumbangan Salahuddin Al-Ayubi. Nama penuh Yusuf bin Ayub bin Shazi. Tarikh lahir 532 Hijrah. Jawatan pemerintah bagi kerajaan Al-Ayubi. Next. Sumbangan daripada Hasan Al-Ayubi ialah ketenteraan, membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera salib, keilmuan, mengembalikan semula pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan, pentadbiran mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikannya sebuah hospital yang dinamakan Al-Bimar dan Al-Atiq. Sebuah gedung ubatan disediakan bagi membolehkan ubat diagihkan mengikut grade yang ditetapkan kepada para pesakit. Iktibar daripada Salahuddin Al-Ayubi ialah kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Kita hendaklah menolak campur asing untuk menjaga kedaulatan negara. Kita hendaklah sentiasa berpegang pada ajaran Islam supaya hidup diberkati Allah. Hasan Al-Banna, nama penuh Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Tarikh lahir 25 Syaban 1323 Hijrah, 14 Oktober 1906. Tarikh meninggal dunia 1368 Hijrah, Oktober 1949. Ketinggian akhlak, gigih menggerakkan usaha, memuliakan orang-orang yang soleh, berlapang dada apabila terdapat perbezaan pandangan antara guru yang tosoh, Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna dan Said Qutubi. Organisasi mengasaskan pertumbuhan Ikhwan Al-Muslim, Hasan Al-Hadibi, Yusuf Al-Qurdawi, Mustafa bin Hasni Asba'i. Bidang dakwah Islamiah, beliau menjalankan program dakwah dan ceramah di masjid-masjid dan juga tempat tumpuan awam untuk menyeru umat Islam Mesir kepada kehidupan Islam. Menerbitkan majalah Asy-Syiah dan Al-Ataraf dan akhbar harian Al-Ikhwan untuk menentang kegiatan yang bertentangan dengan Islam dan membaharui pemikiran umat Islam. Sumbangan Hasan Al-Banna, hasil karya Mazakirat Al-Da'wah wa Al-Dayyah, Ar-Rasail Al-Imam Al-Syahid, buku syarahan Imam Hasan Al-Banna, Malaqalat Hasan Al-Banna, Al-Maturat, Ar-Rasail Al-As'alatah. Iktibar dari sejarah Al-Banna, kita hendaklah berfikiran kritis dan cepat dalam memahami permasalahan masyarakat sehingga dapat mencari jalan penyelesaiannya supaya masalah akan selesai dengan baik. Sebagai umat Islam, kita haruslah beristiqomah dalam perjuangan dan melakukan pembaharuan hidup kita jadi lebih bermakna dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, kita perlulah bangkit untuk menyangkal kesesatan orang barat supaya agama Islam dapat dipertahankan dengan teguh dan kuat serta tidak dapat dilawan. Riwayat hidup Ahmad bin Muhammad Ibrahim.
Nama penuh beliau ialah Ahmad bin Muhammad Ibrahim, dilahirkan tanggal 15 Mei 1916. Gelaran beliau ialah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Bekerja sebagai pensyarah kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Syariah. Tinggian akhlaknya yang terpuji seperti suka menyebarkan ilmu, menjaga etika keadilan ketika mengendalikan kes perbicaraan. Tahap pendidikan Dr. Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Victoria Bridge School, Singapore, Raffles Institution, Singapore, Raffles College, Singapore, University of Cambridge. Sumbangan Dr. Ahmad bin Muhammad Ibrahim, hasil karya buku undang-undang keluarga Islam di Malaysia seperti Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia dan Family Law in Malaysia. Bagi pengulangan, anggota panel pengasas kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, pengasas dan penggumbal Undang-Undang Islam Hudud dan Qisas Kelantan pada tahun 1991. Kehakiman antaranya Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Syariah. Iktibar daripada Ahmad bin Ibrahim ialah kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Kita hendaklah bersifat cikal menyebarkan dakwah Islam agar masyarakat dapat memahami Islam yang sebenar. Kita hendaklah berusaha untuk menjadi yang lebih berkualiti supaya dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama Farah Raziah daripada kumpulan yang ketujuh. Ada kumpulan lain yang nak buat pembentangan? Ada kumpulan lain? Saya Ustazah. Kumpulan mana tu? Kumpulan Alif Firdaus Ustazah. Ya? Kumpulan Alif Firdaus. Kumpulan Alif. 5 UKM kumpulan 3 ya? Okey, silakan. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai sumbangan tokoh dalam tamadun Islam. Ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Alif Firdaus, iaitu saya sendiri. Yang kedua Muhammad Ali Afindi. Yang ketiga Ali Zarah Muhammadi. Yang keempat Nur Alia Masyarah. Sumbangan yang pertama iaitu Salahuddin Ayyubi. Dari segi ketenteraan, beliau membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera salib. Dari segi keilmuan, beliau mengembalikan semula pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan. Dan dari segi pentadbiran, sebuah gedung ubatan disediakan bagi membolehkan ubat diagihkan mengikut grade yang diletakkan kepada para pesakit. Seterusnya, sumbangan Hasan Al-Banna. Hasil karya yang terkenal iaitu Muzakiratun Dakwah wal Da'iyah. Yang kedua, Risalatul Ta'alim. Organisasi beliau mengasaskan pertubuhan Ukhwan Al-Muslimin. Antara murid beliau yang masyhur ialah Sa'id Qutb dan Hasan Al-Hadibi. Seterusnya sumbangan Ahmad bin Ibrahim. Hasil kerja beliau ialah pelupur jurnal hukum hasil karya beliau
pelupur jurnal hukum. Beliau menghasilkan buku-buku yang berkaitan dengan undang-undang di Malaysia iaitu Sistem Undang-Undang Malaysia dan Islamic Law in Malaysia. Dari segi kehakiman, beliau antara Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Syariah. Dan dari segi perundangan, beliau adalah anggota panel pengasas kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Iktibar daripada golongan tokoh-tokoh Islam ialah pertama, kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Nombor dua, kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islamiah agar masyarakat dapat memahami Islam yang sebenar. Nombor tiga, kita hendaklah berusaha untuk menjadi insan yang lebih berkualiti supaya dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Akhir sekali, kita hendaklah bekerjasama dalam pembangunan negara supaya negara dihormati di peringkat antarabangsa. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Okey, ada lagi kumpulan? Ada lagi kumpulan yang ingin membentangkan? Ustazah kira sampai 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tahniah kepada 7 kumpulan. 5 daripadanya adalah daripada kelas 5 UKM dan juga UM dan 2 daripada kumpulan UNMAS. Okey, kumpulan-kumpulan yang belum lagi membuat tugasan ini, kamu kena buat. Ya, bukannya Ustazah lepaskan macam tu je. Selagi mana tak buat, selagi tu tak selesai kamu punya tugasan. Okey, untuk kumpulan yang 7 kumpulan yang telah membuatnya, Ustazah nak buat satu rumusan iaitu 2 tajuk yang kita bincangkan. Yang itu yang pertama berkenaan dengan sumbangan dan juga iktibar daripada kisah tokoh yang kita belajar. Dan tajuk ada kumpulan yang mendapat tajuk islah diri. Okey. Jadi daripada bahan paparan yang telah dibuat, ada kumpulan yang memang kita nampak jelas dia punya isi penerangan. Ada kumpulan yang bila kita buat pembentangan, sebaiknya lah bila kita nak buat pembentangan, biar kita punya ayat itu pendek tetapi jelas. Okey, maknanya kita tidaklah buat dalam bentuk ayat yang panjang. Okey, kemudian bila kita nak share juga bahan dengan orang, kita buat contoh dalam PowerPoint sebagainya, kita kena pandai main padanan warna. Kalau kita ambil warna latar dia terang, jadi tulisan dia kena kontra lah supaya kita nampak tulisan tu. Sebab tadi Ustazah ada perasan ada kumpulan yang dia menggunakan latar warna coklat tetapi tulisan dia warna putih, jadi dia tak nampak perkataan itu. Jadi kumpulan-kumpulan yang nanti tengok semula ya hasil kamu. Kemudian mana yang boleh diperbaiki, perbaiki. Kemudian seterusnya komen Ustazah yang ketiga, sepatutnya bila Ustazah bagi tugasan kumpulan, mula-mula tu kita bubuh lah, mula ke ataupun belakang ke, tetapi yang pentingnya dalam slide kita tu mesti ada siapa orang yang buat tugasan tu. Kita tulis nama kita, dari kelas mana, okey? Itu hasil karya yang kita buat. Kemudian tadi dan yang keempat, komen Ustazah yang keempat, tadi daripada ada penerangan kawan-kawan tadi, contohlah kumpulan Fairuz tadi ya, Ustazah terus jelaskan siap kumpulan mana. Fairuz, tadi kamu ada sentuh tajuk berkaitan dengan islah. Isi kamu memang bagus, kamu punya slide susunan itu pun bagus, tetapi ada ayat yang perlu dibaiki sedikit, iaitu berkenaan dengan taubat. Taubat tu bukannya kalau boleh,
Tapi taubat itu wajib dibuat. Ya, tadi Ustazah dengar kamu punya ayat, kalau boleh kita bertaubat. Tak, taubat itu wajib hukum dia. Ya, apabila kita bersalah, kita sudah yakin, kita tahu, kita sedar kita salah, melakukan dosa pada Allah Ta'ala, tanggungjawab kita adalah wajib hukum bertaubat. Okey, baik. Sekali lagi Ustazah ucapkan tahniah kepada 7 kumpulan ini. Okey, 7 kumpulan ini tengok semula hasil karya kamu, hasil pembentangan kamu, kemudian kita nak buat pertandingan ni. Kamu upload kamu punya hasil karya ini dalam YouTube channel masing-masing, kemudian sebarluaskan kepada orang lain, kemudian kita nak tengok pembentangan kumpulan mana view yang paling ramai. Ustazah bagi masa sampai kita buka sekolah nanti. Kita buka sekolah 5 hari bulan 4, ya, 5 hari bulan 4. Nanti bila ada kelas agama, nanti kita akan tengok kumpulan view yang paling banyak. Jadi 3 yang terbaik adalah hadiah daripada Ustazah. Jadi sekarang ni tanggungjawab kita hebahkan kepada orang, minta orang view. Ustazah tak nak subscriber ya, Ustazah nak view. View tu maksudnya berapa ramai orang tonton kita punya hasil pembentangan. Ingat pelajar-pelajar, apabila bahan yang kita hasilkan dekat YouTube ditonton oleh orang, benda yang baik juga, benda baik pula tu, ini adalah saham-saham akhirat untuk kita. Ingat ya, ini adalah perkara-perkara baik yang sangat digalakkan untuk kita buat supaya orang nampak hasil kerja kita, orang dapat sesuatu daripada apa yang kita kongsikan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ini adalah saham-saham akhirat yang kita nak bawa apabila berjumpa dengan Allah Ta'ala lagi. Bila berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti. Okey, sekali lagi diingatkan, kumpulan yang belum buat, tugasan kamu kena buat. Kali ini pelajar yang belum buat, kumpulan yang belum buat, kamu buat, kemudian tunjuk dulu dengan Ustazah. Sebab Ustazah nak ambil tarikh bila start kamu buat. Makna kamu ni dah lambat lah. Tapi ingat, tugasan ni tugasan PBD, 7 kumpulan ni dah settle dah urusan PBD diorang. Ya, untuk home based learning. Ini projek namanya, projek home based learning. Salah satu kaedah pembelajaran pada hari ini. Okey? Ada tak siapa-siapa nak tanya? Ada? Tak ada. Okey, baik. Untuk pembentangan hari ini kira selesai. Orang lain kita dah tak akan buat paparan sebegini. Dia cuma hantar tugasan dekat Ustazah. Kemudian Ustazah dah kata okey, baru dia kena upload. Dia kena upload jugalah. Okey. Untuk hari Jumaat ini Ustazah bagi terus dah. Kita akan belajar tajuk adab yang patutnya Ustazah plan nak buat perbincangan pada hari ini, tapi Ustazah bawa ke hari Jumaat. Okey, tajuk yang kita nak bincang hari Jumaat ni ada 2. Tajuk adab, iaitu satu tajuk tawadhu', satu lagi tajuk istiqamah. Tajuk tawadhu', Ustazah pilih kumpulan yang kena buat pembentangan daripada kelas 5 Unimas. Pelajar kumpulan keempat. Ahli dia Adriana, Lutfi, Juliana, Fazlinda. Ada tak dekat sini salah seorang daripada ni? Lutfi tu ada nama tu? Tu Lutfi Batrisya. Ni Lutfi perempuan ke Lutfi lelaki ni? Lutfi perempuan, saya. Oh ya ke, kamu ke? Minta maaf lah sebab Lutfi kan biasanya lelaki. Okey Lutfi, kamu kumpulan 4 kan? Okey, bincang dengan ahli kumpulan. Tajuk kita nak bincangkan hari Jumaat ini ya. Kita ada 2 tajuk. Kumpulan kamu tajuk tawadhu'. Istiqamah Ustazah yang akan bentangkan. Okey, pada hari Jumaat ni. Jadi kamu boleh buat bahan dalam bentuk PowerPoint ke apa ke. Lepas tu nanti kamu present macam mana kawan-kawan buat tadi. Kamu pun dah tengok. Pelajar-pelajar dia lebih expert. Ustazah pun tak berapa pandai sangat benda ni. Okey, jadi kita akan buat pada hari Jumaat. Jadi pelajar-pelajar lain boleh bersedialah. Tajuk adab ya. Alif, kenapa Alif nak nyanyi Okey. Baik, ada tak Lutfi jelas ke tidak?
Jelas Ustazah. Okey, bagus. Tajuk tawaduk Okey, orang lain ada nak tanya? Ustazah ni dah ambil dah masa cikgu kamu tu. 1 minit lagi 15 minit. Ada nak tanya ke? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Ustazah harap kita ambil pengajaran, iktibar apa yang kita bincang pada hari ini berkenaan dengan tokoh, sumbangan dia, iktibar dan juga seterusnya. Apa sahaja benda yang kita dah belajar, benda yang ke arah kebaikan, kita kena memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Itu nama dia islah. Islah itu maksudnya kita berubah akhlak kita, tingkah laku kita ke arah yang lebih baik. Maknanya contoh tokoh itu dijadikan sebagai panduan untuk kita memperbaiki ke arah yang lebih baik. Okey, kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada persoalan, ini sahaja kelas kita pada kali ini, pada hari ini. Jadi sebelum itu sekali lagi Ustazah ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join kelas secara online. Dan juga kalau yang tak secara online pun nanti Ustazah akan upload. Ustazah akan masukkan dekat dalam kelas, boleh tengok kemudian. Jadi hari ini Ustazah tak bagi tugasan Hari ini Ustazah tak bagi kerja. Jadi tugasan-tugasan latihan bertulis sebelum-sebelum ni siapa yang tak siap, siapkan. Bulan 4 masuk sekolah bersemuka, Ustazah memang akan check semua tugasan-tugasan kamu. Termasuklah latihan secara dalam bentuk quiz. Google Form ke, Kahoot ke, Ustazah akan semak. Sebab kehadiran kamu setiap kali kelas Ustazah memang ambil. Latihan pun Ustazah memang ambil semua-semua tu. Okey, jadi hari ini tak ada latihan bertulis. Siapkan tugasan-tugasan yang tak siap sebelum ini. Okey, sebelum kita bersurai, kita tutup kita punya kelas dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi hari Jumaat nanti. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ustazah. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Ustazah. Wah, sama-sama. Okey, teruskan dengan pembelajaran kelas yang seterusnya. Okey. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama.